Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini kita akan share satu pengalaman seram yang dialami oleh Malik. Walaupun kisah ini telah lama, tetapi ia tetap menghantui hidup Malik sehingga ke hari ini. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Kisah yang dikongsikan oleh Malik ini berlaku pada tahun 1996 di sebuah negeri di pantai timur. Walaupun kisah ini telah lama, tetapi ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada Malik. Malik merupakan seorang pemancing tega. Pantai ada masa lapang, confirm Malik akan pergi memancing. Itulah hobinya semenjak di zaman kanak-kanaknya. Sehinggalah pada tahun 1996 berlaku satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh Malik. Hobi Malik sebagai kaki pancing ni menyebabkan orang kampung menggelarkannya sebagai Malik Joran. Pandang ada masa terluang, pasti Malik akan membawa jorannya ke mana-mana. Memancing adalah satu keutamaan hidup Malik. Malik dan joran tidak dapat dipisahkan sama sekali. Malik dan memancing dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Pandang ada masa terluang, pasti Malik akan cari pot yang sesuai untuk memancing. Tapi pada hakikatnya, Malik kurang gemar makan ikan air tawar. Memancing ni hanyalah hobi semata-mata. Sehingga kan Malik sanggup tidur di tepi sungai seorang diri semata-mata untuk layan mancing. Menurut Malik, sehari dia tak pergi keluar memancing, badan semua rasa tergetar-getar. Malik lebih sanggup tak makan minum asalkan dapat memancing. Memancing adalah satu kepuasan pada Malik. Sehinggalah pada tahun 1996, Malik mendirikan rumah tangga dengan gadis pilihan hatinya. Kira-kira selepas 6 bulan Malik mendirikan rumah tangga, dikabarkan isteri telah hamil, mengandungkan anak sulungnya. Malik sangat teruja bila dengar isterinya hamil. Tak sabar-sabar untuk menjadi seorang bapa. Tetapi pada masa yang sama, ahli keluarga Malik termasuk isteri dan keluarga mentua menasihatkan Malik supaya berhenti memancing buat sementara waktu. Kerana menurut orang-orang tua zaman dahulu, memancing ni boleh memberi efek kepada kandungan. Contohnya kenan. Dalam banyak-banyak perkara, semua Malik boleh ikut. Tetapi bab memancing ni, Malik memang pantang. Dalam hal ini, Malik tidak akan betul angsu. Sikap Malik yang berkeras mahu juga memancing menyebabkan ahli keluarganya sangat gercah hati, terutamanya isteri Malik. Sebab isteri Malik perlukan perhatian daripada Malik. Biasalah pemancing, kalau keluar memancing berjam-jam, kadang-kadang tidur di tepi sungai, tak balik-balik. Sedangkan kandungan isterinya semakin membesar. Malik ni pantang dengar mana pot yang terbaik. Kalau Malik dengar sahaja ada pot terbaik, confirm Malik akan pergi, walau jauh sekalipun. Malik ni seorang yang berbudi bahasa, lemah lembut dan sangat bertolak angsu. Tetapi bab memancing, jangan sentuh. Jangan sesiapa berani sentuh atau melarang Malik daripada pergi memancing. Ada masanya Malik dapat banyak ikan, tetapi disebabkan Malik ni kurang berminat dengan ikan sungai, selalunya Farid akan berikan pada jiran-jiran. Dan ada kalanya langsung tidak dapat tangkapan, kosong. Tetapi Malik tetap berpuas hati. Sebab pada Malik, biar tangan kosong asalkan puas dapat memancing. Kisah seram ini bermula apabila kandungan isteri Malik berusia 8 bulan. Pada suatu hari, Malik pergi mancing di tempat biasanya yang berada kira-kira 400 meter dari rumahnya. Pada awalnya, lebih kurang dari pukul 5 petang, tak banyak tangkapan yang dibuat. Kira-kira dapat dalam 2-3 ekor je. Tetapi apabila menjelang pukul 7 malam, hasil tangkapannya semakin banyak. Pada masa tersebut, sudah hampir maghrib. Malik berfikir sebelum maghrib, dia mesti balik ke rumah sebab kawasan tersebut agak gelap. Tetapi disebabkan pada hari tersebut banyak sangat hasil tangkapan, tidak berhenti-henti, rasa rugi pula kalau nak berhenti memancing sebab semakin banyak tangkapan yang dibuat. Selepas sahaja azan maghrib berhenti, Farid mendapat satu tarikan kuat pada jorannya.
Keadaan semakin gelap. Hanya terdapat pokok-pokok sawit saja di sekeliling Malik. Joran Malik direntap dengan kuat. Malik percaya ini mesti ikan besar. Kira-kira 15 minit barulah Malik berjaya menarik ikan tersebut. Dan Malik dapati ikan yang dipancingnya ialah sejenis ikan haruan. Tetapi ikan haruan tersebut berwarna keemasan dan mata ikan haruan tersebut berwarna kemerah-merahan. Disebabkan rupa ikan haruan itu menyeramkan, Malik ini pun jadi takut. Maka Malik terus menyentak mata kail dari mulut ikan haruan tersebut. Tarikan yang terlalu kuat itu menyebabkan mulut ikan haruan koyak dan berdarah. Terus Malik mencampak semula ikan haruan tersebut ke dalam sungai. Semasa Malik cuba pulang balik ke rumah, pada langkah pertama, Malik terdengar suara perempuan sedang menangis, mendayu-dayu seolah-olah berada dalam kesakitan. Malik menoleh ke belakang, namun tidak kelihatan apa-apa. Ini menyebabkan Malik semakin takut. Malik terus mendapatkan motosikalnya dan terus pulang ke rumah dalam keadaan yang agak gelap. Malik tiba di rumah kira-kira pukul 8 malam. Dan keadaan berpeluh-peluh, Malik terus lari ke dalam bilik air dan mandi dan segera mendirikan solat maghrib. Selepas daripada kejadian tersebut, isteri Malik keheranan melihat Malik yang kelihatan sentiasa sugul dan ketakutan. Isteri Malik cuba bertanya kepada Malik, apa yang dah berlaku? Tetapi Malik merahsiakan kejadian tersebut daripada isterinya. Semenjak daripada hari itu, Malik sentiasa bermimpi seorang wanita datang kepadanya. Dalam mimpi tersebut, Malik tidak nampak wajah perempuan tersebut. Tetapi yang pasti, wanita tersebut hanya menundukkan muka dan menangis seolah-olah kesakitan. Pada malam terakhir sebelum isteri Malik melahirkan, perempuan tersebut telah menjerit dan memarahi Malik serta bersumpah anaknya akan menanggung akibat daripada perbuatan Malik. Tetapi Malik tidak pasti apakah sumpahan tersebut. Malik menjadi ketakutan kerana adakah ini akan menyebabkan anaknya menanggung risiko. Kira-kira hampir pukul 10 malam, isteri Malik telah menunjukkan tanda-tanda untuk melahirkan. Dan Malik telah membawa isterinya ke hospital yang berdekatan. Kira-kira pukul 5 pagi keesokan harinya, isteri Malik telah melahirkan seorang anak lelaki. Dan Malik sangat gembira yang teramat sangat apabila mendapat bayi lelaki. Kegembiraan Malik tidak lama kerana anak sulungnya memiliki sumbing di bibir. Adakah ini gara-gara sumpahan ikan tersebut? Ini terus menjadi tanda tanya kepada Malik. Malik sangat kesal dengan apa yang berlaku dan seolah-olah Malik menganggap dirinya yang bersalah dan anaknya telah menjadi mangsa akibat daripada keras kepala Malik sebelum ini. Ini menyebabkan isteri Malik dan juga keluarganya memarahi Malik serta menganggap kejadian ini berpunca daripada kelalaian Malik. Kalau tidak disebabkan oleh hobi Malik memancing, pasti perkara tersebut tidak akan berlaku. Tetapi sebenarnya perkara ini boleh berlaku pada siapa sahaja. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku adalah kehendak Allah. Walaupun anaknya telah berjaya melalui pembedahan kecil di bahagian sumbingnya, tetapi Malik tetap rasa menyesal dan rasa sangat bersalah kerana sikapnya degil pada masa dulu. Selepas daripada kejadian anaknya sumbing, Malik telah membuang joran-joran yang dimilikinya tersebut. Kini Malik tidak lagi pergi memancing dan anaknya itu merupakan anak tunggal. Malik tidak mahu lagi memiliki anak. Sekarang Malik hanya memiliki seorang anak sahaja kerana Malik takut anak seterusnya akan mengalami nasib yang sama. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian seram oleh Malik.
Sekiranya anda memiliki kisah-kisah seram yang ingin dikongsi bersama, tinggalkan di email berikut. Dan kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.